wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ini kita ingin membincangkan tentang satu topik berkenaan dengan dunia pada pandangan orang akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin memetik kata-kata seorang sahabat, Fudail bin Iyad berkata, jika diibaratkan dunia ini sebagai emas yang cepat rosak dan akhirat itu ibarat tembikar yang diawet dan tahan lama, maka yang lebih baik dipilih tentulah tembikar yang diawet daripada emas yang cepat rosak. Tetapi lebih malang ialah seseorang yang memilih tembikar yang cepat rosak dan meninggalkan emas yang tahan lama. Begitulah perbandingan dunia dan akhirat. Akhirat umpama emas yang lebih mahal harganya dan tahan lama berbanding dunia yang diumpamakan sebagai tembikar yang cepat rosak dan murah harganya. Mukmin orang yang bijak. Orang yang bijak tentu sahaja mengutamakan kehidupan di akhirat berbanding di dunia. Hanya orang yang buta hati dan pendek akal sahaja yang akan memilih dunia dan meminggirkan akhirat. Hidup di dunia sangat singkat dan nikmat dan azabnya hanya sementara. Hidup di akhirat pula selama-lamanya dan nikmat atau azabnya kekal sampai bila-bila. Hakikatnya inilah yang disedari oleh orang yang bertakwa kerana mereka berpegang kepada firman Allah ini. Mafhumnya maksud kesenangan dunia ini adalah sedikit sahaja dan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang yang bertakwa. Dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 77. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menulis, jangan hairan lantaran terjadi kekeruhan dalam dunia kerana sesungguhnya kekeruhan itulah yang pasti terjadi kerana itulah sifat dunia yang hakiki. Maksudnya, di dunia pasti ada kekeruhan, kesusahan dan kepahitan kerana itulah realiti yang tidak dapat dielakkan. Dunia kata mukama ialah negara bala bencana dan ujian. Jika kita tidak bijak dan sabar dalam menghadapi ujian dunia, ia akan menjadi penghalang dalam usaha mendekati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali telah meletakkan dunia sebagai penghalang, yakni tangga ketiga dalam perjuangan seseorang untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Kesibukan mencari dunia menurut beliau akan menjadi hamba Allah yang kehilangan tumpuan dan keutamaan dalam beribadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dunia dan akhirat itu ibarat dua orang wanita yang dimadukan. Jika seorang suami cenderung kepada seorang isteri, maka tentu isterinya yang lain akan mencemburuinya. Sangat sukar untuk menjaga hati kedua menggores hati salah seorang daripadanya. Inilah yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Darda berkata apabila aku ingin menghimpunkan perniagaan dan ibadah tetapi kedua-duanya tidak dapat dihimpunkan, lalu aku memilih ibadah dan meninggalkan perniagaan. Namun apa yang dibuat oleh Abu Darda itu bersifat khusus kerana ada seorang lagi sahabat Nabi iaitu Abdul Rahman bin Auf yang mampu berniaga sekaligus beribadah. Maksudnya, perniagaan Abdul Rahman bin Auf tidak mengganggu urusan ibadahnya, bahkan perniagaan itu sendiri telah dijadikan sebagai ibadah dengan niat berniaga kerana Allah dan kaedahnya pula mengikut syariat. Kedua-dua jalan yang dipilih oleh dua orang sahabat utama Rasulullah SAW tidak salah. Jalan Abu Darda boleh digunakan dengan syarat walaupun tidak berniaga, tetapi beliau sudah mempunyai sumber pendapatan yang lain yang cukup. Manakala jalan Abdul Rahman bin Auf juga boleh dipilih dengan syarat niat pelaksanaan serta hasil daripada perniagaan itu memberi kebaikan kepada diri dan masyarakat. Sebab itulah Abdul Rahman bin Auf terkenal sebagai hartawan yang dermawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sikap mengutamakan akhirat bukan bererti meminggirkan dunia. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata, mencintai syurga bukan bererti meminggirkan dunia. Kerana dunia ini penting kerana adanya hari akhirat. Ini kerana bekalan untuk menuju kejayaan di akhirat dipersiapkan di dunia. Dunia ialah modal, manakala akhirat ialah keuntungan. Mana mungkin kita akan mendapat keuntungan jika tanpa modal? Maka begitu ditempa dengan meminggirkan dunia.
Justeru, sekiranya harta, kuasa dan apa saja nikmat dunia dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan di akhirat, ia bukan lagi dunia. Harta yang didermakan ke jalan Allah, kuasa yang digunakan untuk menegakkan hukum Allah dan lain-lain nikmat dunia yang digunakan untuk beribadah, maka itu bukan lagi dunia, bahkan dia menjadi saham di akhirat. Sebaliknya, amalan akhirat jika dilakukan kerana, contoh, solat kerana riak, menderma kerana berbangga-bangga dan mengerjakan haji kerana merebut gelaran, semuanya itu sudah menjadi dunia dan tidak akan menjadi amalan untuk bekalan di akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin menegaskan, dunia ialah semua yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Dunia ini sifatnya sangat singkat dan dekat, manakala akhirat itu sifatnya sangat lama dan sangat jauh. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan memilih prinsip hidup bersakit-sakit dahulu di dunia agar bersenang-senang di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak beriman akan memilih untuk bersenang-senang dahulu di dunia tetapi menderita selama-lamanya di akhirat. Bukankah ini satu kerugian? Dunia selamanya bermanfaat sekiranya dunia digunakan untuk akhirat. Sebaliknya, jika dunia diburu semata-mata kerana dunia, maka ia akan membinasakan. Pada dunia ada racun dan ada juga penawarnya. Orang yang bijaksana mampu menyisihkan racun dunia dan mengambil penawarnya. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah SAW, yakni orang yang bijak ialah orang yang mengingati mati dan membuat persediaan untuk menghadapinya. Orang yang mengingati mati ialah orang yang mencintai akhirat. Ini kerana kematian pintu kehidupan untuk ke akhirat. Namun, mereka tidak sekadar mengingati mati, tetapi mereka juga bersedia untuk menghadapinya. Apakah persediaan itu? Dan di manakah persediaan itu dibuat? Ya, jawapannya, persediaan itu adalah dengan beramal ibadah, dan itu semuanya yang dibuat ketika kita hidup di dunia. Oleh itu, semakin banyak seseorang mengingati akhirat, maka semakin produktif dan aktiflah dia beribadah di dunia. Setakat ini saja yang saya dapat sampaikan untuk hari ini. Moga kita akan dapat memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.